Selamat datang ke saluran YouTube Sherry on the Move video ke-43 Ruangan Sherry NN Berbicara. Kali ini saya akan berkongsi dengan anda aktiviti musim luruh yang saya lakukan pada bulan November dan Disember, rumusan kelas luncur ais minggu ke-10 dan 11 serta bagaimana saya mengalami kecederaan dalaman lutut, percutian pertama kali ke USA sejak bermulanya pandemik hampir 2 tahun yang lalu dan juga kemeriahan menjelangnya musim perayaan hujung tahun. Pada 18 November yang lalu, Starbucks di USA dan Kanada telah memberikan reusable tumbler secara percuma kepada pelanggan awal hanya untuk 1 hari sahaja dan ianya pun agak terhad. Ia bersempena dengan musim perayaan ataupun hari Christmas. Setiap tahun, Starbucks USA dan Kanada ada memberikan tumbler percuma ini. Tumbler ini diberikan percuma dengan syarat pelanggan perlu membeli minuman edisi terhad ataupun minuman bersempena dengan musim perayaan hari Christmas. Tahun-tahun lalu saya tidak berminat untuk pergi. Mungkin juga kerana perlu bangun pagi, maklumlah siapa cepat dia dapat kan. Saya pula kalau setiap hari tu selepas sembahyang subuh tidur balik. Tapi untuk tahun ini saya betul-betul rasa rajin. Pas sembahyang subuh saya terus bersiap dan keluar ke Starbucks. Nasib baik Starbucks ini terletak di dalam pusat membeli belah di hadapan rumah saya. Kalau Starbucks ini jauh sedikit, rasanya mungkin saya pun tidak pergi. Maka pada 18 November dengan hari hujan dan sejuk, saya pun melintas jalan pergi ke Starbucks. Kemudian sewaktu saya sedang menunggu minuman saya nampak ada pelanggan lain yang ada memegang 2 tumbler percuma itu. Dan saya terus terfikir, mesti dia pesan 2 air limited edition. Kerana itu dia boleh dapat 2 tumbler percuma. Dan terus datang idea saya untuk mendapatkan 1 lagi reusable tumbler ini. Maka saya pun hubungi suami saya. Beliau berada di luar kawasan tetapi kebetulan waktu itu beliau ada free time sebentar. Jadi saya katakan kepada beliau, orderlah, pesan melalui apps akaun dia sendiri. Jadi kemudian saya boleh ambil minuman itu dan saya akan dapat tumbler yang kedua percuma. Jadi dia pun buatlah macam mana saya nak habiskan 2 air yang manis itu. Belakang kira yang penting saya sudah dapat 2 tumbler percuma. So sekarang 7.45 pagi. Misi untuk mendapatkan tumbler percuma. Rupanya awal pagi dah ramai orang. Yes, dah dapat. Selepas ini, saya akan kongsikan video rumusan kelas luncur ais minggu ke-10 dan 11. Malangnya untuk minggu terakhir iaitu minggu ke-11 saya tidak dapat hadiri kerana pada minggu ke-10 saya jatuh dan mengalami kecederaan dalaman lutut. Hai, hari ini 17 November 2021 saya nak pergi ke kelas luncur ais minggu ke-10. Waktu sekarang 5:07 malam. Tengok, atuk santa dah ada kat belakang tu. Suhu sekarang 1 darjah Celsius. Tunggu kelas lain habis dulu. Lihatlah peluh-peluhku yang mengalir dan menitik. Aduh. Nak kena cepat balik. Okey, dah start pukul 6 tadi. Sekarang dah 6 minit. Minggu ini nampaknya ada sedikit peningkatan di mana cara luncur saya lebih laju berbanding minggu lalu dan 2 minggu lalu. Walaupun luncur saya laju tetapi tidaklah sepandai kawan-kawan yang lain. Saya buat perbandingan dengan diri saya sendiri. Saya meluncur lintas gelanggang lebih kurang 1 minit ataupun kurang daripada 1 minit. Itu peningkatannya. Dan kemudian apabila luncur saya itu dah nampak semakin laju, badan saya nampak macam terumbang-ambing.
Yelah, bila dah laju sikit kita takut jatuh. Jadi dekat situ macam ada panik. Beberapa kali jugalah saya terberhenti sebentar. Kerana bila dah luncur tu macam yelah takut jatuh pula. Sebab dah laju berbanding minggu-minggu lalu. Itu saja peningkatan untuk minggu ini. Saya berharap minggu hadapan luncur saya lebih laju lagi berbanding minggu ini. Okey, itu saja. Bye-bye. Hai, hari ini 24 November 2021, masuk minggu ke-11 kelas luncur ais saya. Ada lagi 15 minit. Suami saya ada bersama tadi. Dia dah duduk di tempat penonton. Di manakah encik suami saya? Nampak di mana dia duduk? Oh, saya dah nampak di mana dia. Ini semua budak-budak ni. Alah, comelnya. Mereka ni kalau jatuh pun comel. Cuba kalau orang dewasa jatuh. Senang terpusuk jatuh. Hai, saya dah habis kelas luncur ais. Hari ini saya cuma meluncur lebih kurang 15 minit sahaja kerana saya jatuh. Lebih kurang jam 5.45 petang tadi. Waktu saya tengah meluncur, saya jatuh. Sebab bila dah meluncur tu laju dan kemudian kaki pula dah terbuka, dah macam terkangkang. Jadi saya tak dapat balance. Walaupun saya dah berhenti, sewaktu kaki saya tu dah terbuka luas, saya berhenti untuk rapatkan balik kaki. Itu yang terus kaki belah kanan saya dah terplay on. Saya tahu lutut saya pun dah berlipat. Jurulatih nampak macam panik juga. Dia tanya saya boleh bangun atau tidak. Walaupun saya tahu macam mana teknik untuk bangun, tetapi saya rasa macam berat sangat badan tadi. Dia tanya nak bantuan dia ke? Memang saya pun nak lah kan. Dia hulurkan tangan. Jadi saya berpaut dari dia. Kali pertama saya berpaut, saya terjatuh lagi. Jatuh terduduk. Kali kedua baru boleh. Dia tanya, ini kali pertama saya jatuh ke? Sebab dia tak perasan, macam dia tak pernah nampak yang saya jatuh sebelum ini. Saya cakap ini kali kedua. Kali pertama masa minggu pertama. Jadi dia macam terkejut, macam impressed lah kan. Because saya memang bukan selalu jatuh pun. Kemudian saya pergi ke dinding. Dan dia tanya lagi okey atau tidak. And then jurulatih lain pun tanya okey atau tidak. Saya cakap saya okey. Cuma macam letih lah. Macam kurang nafas gitu. Dan ada macam berpinah sekejap. Kemudian dia kata nak duduk tak dulu. Lepas tu saya tengok tempat duduk tu kena seberang sana kan. Saya di sini, tempat duduk tu di seberang sana. Mula-mula saya cakap okey. Kemudian saya fikir tak apalah, saya skip sajalah. Saya ingat saya nak balik. Minggu depan lah sambung. Saya risau jugalah. Masa tu saya macam pening sikit. Saya ingat saya nak bantuan dia untuk teman saya pergi ke keluar gelanggang. Tetapi dia sempat tanya. Dia cakap nak tak seal anjing laut tu. Saya cakap boleh lah, saya nak lah. Kemudian dia keluar, dia ambil anjing laut tu, bawa ke tempat saya. Kemudian satu lagi jurulatih tanya, awak nak duduk tak? Kalau nak duduk boleh, dia akan tolak. Apa lagi, saya pun okey lah. Saya duduk lah di situ. Suami saya sempat ambilkan gambar. Bila saya tengok, kelakar lah. Budak-budak semua tengok terkejut tau. Dan ada seorang budak perempuan ni, sangat kelakar. Dia datang dekat, dia tanya jurulatih, kenapa dia boleh duduk dekat sini? Dia duduk atas ni. Macam, budak-budak ni macam... Budak ni macam cemburu pula. Funny lah, kelakar. Jurulatih perempuan ni bawa saya sampai ke tempat duduk di luar. Suami saya pun ada sekali. Dia tanyalah macam-macam kan. Dia tanya saya sama ada saya mual ataupun rasa nak muntah. Saya cakap tak ada, cuma saya macam letih, kurang nafas sikit. Kemudian dia cakap ini sebenarnya shock. Badan saya macam terkejut gitu. Lepas tu dia kata duduk dulu, ambil nafas. Saya duduk lebih kurang 10 minit di luar gelanggang. Cuba ambil nafas dan tukar kasut semua, buka helmet semua.
Dan baliklah. Sebelum pukul 6 saya dah balik. Hari hujan, nasib baiklah suami saya ada. Sekarang suami saya di luar pergi beli makan malam. Saya duduk dalam kereta, saya cakap badan saya masih macam rasa shock lagi. Mudah-mudahan kaki saya okey dan saya dapat pergi ke kelas minggu hadapan, minggu ke-12, kerana minggu hadapan ialah minggu terakhir. So saya harap sangat saya dapat pergi kerana sekurang-kurangnya saya dapat cakap goodbye kepada kawan-kawan dan juga jurulatih saya. Dan 2 minggu lalu saya dah mula bercadang untuk menyambung kelas luncur ais yang akan bermula pada bulan Januari. Ada 9 minggu, ada juga 10 minggu. Tapi saya belum book lagi. InsyaAllah saya akan sambung untuk bulan Januari. Rasa itu sahaja rumusan untuk minggu ke-11. Lepas ini saya akan tunjukkan video perbezaan 3 minggu. Di mana 3 minggu ini suami saya datang dan rakamkan video. Jadi saya akan combinekan video itu dan anda dapat tengok perubahannya. Cara luncur saya memang laju. Cuma nampak macam hodoh sikit lah. Sebab bila luncur dah laju, tangan saya pula yang melayang-layang. Sekurang-kurangnya, walaupun 15 minit sahaja tetapi ada peningkatan. Lebih laju dari minggu lalu dan 2 minggu lalu. Setakat ini sahaja rumusan minggu ke-11. Bye! Di sini saya akan tunjukkan perubahan dan peningkatan cara saya meluncur di 3 minggu berbeza. Satu hari selepas saya jatuh di atas gelanggang luncur ais, saya sekali lagi jatuh di dalam bilik air. Lutut dan kaki kanan saya sangat lemah dan susah untuk dibengkokkan. Pada waktu itu, saya ingin duduk di atas tandas. Saya memang lunjurkan kaki kanan saya. Dalam waktu berhati-hati itu, saya jatuh terduduk. Sewaktu di atas gelanggang ais, lutut kanan saya terpelengok sebelah kanan. Dan sewaktu di atas toilet bowl, lutut kanan saya berbunyi terpelengok sebelah kiri pula. Saya hampir-hampir dah nak duduk di atas toilet bowl tu. Tetapi waktu itulah lutut saya terpelengok. Jadi saya terus jatuh dengan cepatnya di atas toilet bowl dan badan saya pun sengit. Nasib baik tangan saya berpaut kepada bathtub. Sekali lagi saya rasa macam tak boleh bernafas. Sangat terkejut. Kemudian keesokan harinya, hari jadi saya, dan keadaan rupanya makin bertambah teruk. Saya ingin jumpa doktor tetapi pada hari Sabtu sudah fully book. Maka saya pergi pada hari Ahad. Pada hari Ahad 28 November, saya berjumpa dengan doktor saya. Saya beritahu saya jatuh atas gelanggang ais dan beliau tengok lutut saya, pegang sekejap dan beliau tahu, maklumlah beliau pun doktor kan, beliau tahu ini tidak serius. Katanya dalam 2 minggu boleh baik. Tetapi untuk mendapatkan kepastian yang lebih, beliau menulis surat dan suruh saya pergi buat ujian X-ray. Nasib baiklah ujian X-ray ni tidak perlu buat temu janji, boleh walk-in saja. Jadi pada keesokan harinya, 29 November, saya pergi ke tempat X-ray dan keputusannya akan dapat pada 2 hari selepas itu. Doktor akan berikan keputusan itu kepada saya. Saya selesaikan ujian X-ray ni pada awal pagi dan kemudian saya, suami serta 2 orang kakak saya pergi membeli belah barang dapur ataupun grocery shopping. Biasalah tempat yang kami pergi ialah di Nanyang Asian Supermarket. Dan juga kami pergi ke Charlo Supermarket untuk membeli daging-daging halal. Nasib baiklah banyak stok. Maklumlah kerana British Columbia mengalami bencana alam yang teruk dan lebuh raya yang rosak dan tutup. Jadi banyak bekalan harian yang kekurangan. Tapi Alhamdulillah daging-daging halal mencukupi. Kemudian kami semua makan tengah hari di restoran kegemaran kami. Apa dia kak? Yes, sedap. Saya dekat Nanyang. This one
Adik ni nak lihat. Pada bulan lalu, penyanyi terkenal yang berasal dari Kanada iaitu Justin Bieber telah mengadakan kolaborasi dengan Tim Hortons. Tim Hortons ini lebih kurang macam Canadian Starbucks. Justin Bieber ada mereka 3 perasa baru Timbits. Timbits ini berbola donat. Dan Tim Hortons juga ada menjual 3 barangan edisi terhad sempena kolaborasi ini, iaitu reusable shopping bag dan fanny pack iaitu beg pinggang, dan juga beanie yang ini. Ramai yang tidak tahu penyanyi terkenal Michael Bublé juga berasal daripada Vancouver, Kanada. Baru-baru ini di dalam TikTok beliau, apabila beliau pulang semula ke Vancouver, beliau ada pergi ke Tim Hortons dan beli Timbits. Kemudian beliau beli reusable shopping bag. Di bahagian description di bawah ini saya akan letakkan video unboxing beanie ini dan juga Timbits yang saya beli 1 kotak. Now that I'm home in Vancouver for the holidays, there's something I have to do. Let's go. I would like to have a big box of Timbits, please. Good God! I'm running to the order like tractor! Pada 3 Disember yang lalu, akhirnya saya kembali semula ke USA setelah 22 bulan tidak melakukan sebarang international trip dan road trip pertama sejak bermulanya pandemik. Oleh kerana waktu agak terhad, saya dan suami hanya habiskan 4 hari 3 malam di Seattle dan kawasan berhampiran dengannya sahaja. Tempat-tempat yang kami pergi dan lepak sama sahaja tempat yang kami pergi sebelum-sebelum ini, tetapi masih tidak menjemukan kerana Seattle pun pernah menjadi rumah kepada suami saya. Sewaktu di Seattle, saya juga telah berjumpa dengan sahabat saya yang bernama Mida. Beliau juga seorang YouTuber. Kami berkenalan kurang 1 tahun. Kalau tidak silap saya pada bulan puasa yang lalu. Mida tegur saya di Instagram kerana beliau tahu yang saya mengenali Zua, iaitu seorang lagi YouTuber yang menetap di Ontario, Kanada. Saya dengan Mida selalu gelarkan diri kami masing-masing jiran. Kerana walaupun berlainan negara, tetapi sebenarnya dekat sahaja. Provins saya dan state Mida ni sebelah menyebelah. Dan kalau memandu memang tidak sampai 2 jam. Mida juga ada berikan saya hadiah hari ulang tahun. Saya telah siarkan di dalam video yang ke-42. Dan saya pun ada juga berikan buah tangan untuk Mida. Pada hari Isnin 6 Disember, sewaktu perjalanan pemanduan pulang, 3/4 daripada waktu pemanduan itu kami menempuh dengan salji sehinggalah sampai ke rumah saya. Tetapi apabila sampai di kawasan perumahan saya, salji sudah berkurangan kerana bersambung pula dengan hujan. Jadi salji pun dah mula cair. Kami baru lepas check-in hotel. Sekarang nak pergi makan malam, nak pergi ke restoran favourite saya, Red Lobster. Selamat pagi. Hari ini hari Sabtu 4 Disember 2021. Hari kedua saya berada di Seattle. Hari ini hujan daripada tengah malam tadi. Saya tengah tunggu suami saya ambilkan kereta dan kemudian kami akan pergi jumpa dengan sahabat saya yang bernama Mida. Semalam saya tak ada mood nak bercakap. Saya cuma rakamkan video dan gambar saja. Maklumlah, teruja kan? Dah hampir 2 tahun tidak datang ke sini. Finally. Oh, ada recorder pula. Feeling celebrity pula. Dia jangan tengok, jangan cakap kan. Dia macam kena. Dia observe dulu. Senyum. Okay.
said, we're not going to spend any more money. We're fine. $1,000 million, but we have yet to repay Finally kita jumpa such a Mida. such a Alhamdulillah. Sherry on the for move. all those costs. Tidak So Four nothing's been parts. paid to, Kita and neighbours. the government couldn't kita even jiran pada claim jumpa from juga. Malaysia because the company is Tengok not foto able to. tu. So the whole Malaysia line has actually been bankrupt. So no one's actually responsible for the payment, right? So right Ada now, Washington, the Australian government Sherry said, datang we're not going to melawat. spend any more money. Right? Oh, the And boat. they spend billions, hundreds Aku nak of masuk millions dekat of kamera dollars. ni. And Kita ada misi ni. Kita nak kasih barang. Oh, misi. ada barang. Ah. Jom kita tengok barang apa. Ya Allah. Thank you. Ada Kisha kipas udang. Malay wine. Puas. Tak puas tak apalah. Itu pinjam mari ya, ni baju. Dia nak Baju yang nak kasih tu. Actually, you pun boleh pakai Mida. Kita same height tapi I banyak isi. Ya Allah. Okay. Okay. Azli ada bayar untuk Pak Usop. Oh ya Allah. Go depan. Okay. This is for you. Bestnya ada orang tolak kita. Ini saya punya mate. gaji 4 kali ganda. Ya, weekend kan? Sebenarnya kaki saya taklah serius sangat. Pagi tadi masa saya nak keluar daripada pintu bilik hotel, pintu tu berat. Saya terlupa saya hadang pintu. Saya gunakan lutut kanan saya yang semakin pulih. Jadi bila saya tahan pintu terus lutut saya dah terpleot balik. Lepas tu saya macam tak boleh bernafas dalam 10 minit. Terkejut. Sekarang boleh jalan, saya boleh jalan, tetapi bila dah shopping mall besar macam ni, nanti saya jalan slow dan kaki cepat lenguh. Bila dah boleh sewa wheelchair, apalagi ambillah kesempatan ini. Suami saya pula suka tolak saya. Sebenarnya tahun ini saya dan suami kurang pergi berjalan-jalan, bersia-sia, mengambil gambar, pemandangan hiasan lampu berwarna-warni sepenuh hari Christmas. Ia sungguh berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kami akan pergi mengambil gambar di serata tempat walaupun di tempat yang sama setiap tahun, tetapi ia tetap tidak menjemukan. Tetapi untuk tahun ini sangat kurang kerana yang pertamanya hujan tahun ini terlalu banyak berbanding tahun-tahun sebelum ini, dan yang kedua kerana kecederaan lutut saya masih boleh berjalan tetapi mood itu kurang kerana saya tidak boleh berjalan jauh sangat. Lutut ini masih lagi kebas. Setiap tahun saya juga merasai kemeriahan perayaan hujung tahun dan saya juga memasang lampu lip-lap. Saya tidak perlu tunggu hujung tahun. Saya akan pasang pada bila-bila masa sahaja, pada hari raya haji, hari raya puasa serta pada awal musim luruh. Saya suka pasang lampu-lampu begini. Di dalam bilik tidur saya pun ada. Saya pasang sepanjang tahun. Di dalam cuaca musim luruh dan sejuk yang siangnya pendek, manakala di Vancouver pula hujan berbulan-bulan, jika tidak hujan pun mendung, kelabu, suasananya begitu muram. Oleh kerana itu, lampu-lampu berwarna-warni sebegini boleh menaikkan mood ceria seseorang, termasuklah saya sendiri. Tambahan pula pada hujung tahun ini,
Kebanyakan rumah telah memasang lampu warna-warni serta dekorasinya, dan di bandar-bandar juga berlimpah dengan cahaya-cahaya lampu. Memang sangat seronok. Memang terasa kemeriahan itu. Jujur saya katakan di sini, saya merasai kemeriahan perayaan hujung tahun, hari Christmas apabila menetap di Kanada dan USA. Saya tidak dapat rasakan kemeriahan ini sewaktu saya menetap di Australia. Faktor utamanya ialah kerana hari Christmas selalu disamakan dengan musim sejuk, salji, malah lagu-lagunya pun juga berunsurkan dengan cuaca sejuk. Bukan sahaja lagu tapi juga filem-filemnya. Filem-filem hari Christmas biasanya memang akan menjalani penggambaran yang menunjukkan musim sejuk. Jadi itulah dia. Kemeriahan di Australia itu kurang dirasai. Manakala dari segi hiasan di dalam pusat membeli belah, yang ini di negara barat sebenarnya kalah. Yang menang ialah di negara-negara Asia. Anda boleh lihat di Singapura dan juga di Hong Kong. Sewaktu saya bertugas sebagai pramugari dulu, saya dapat beberapa kali pergi pada penghujung tahun. Dan memang saya melihat dengan depan mata saya sendiri betapa cantiknya dekorasi hari Christmas di sana. Manakala pokok Christmas pula, ia adalah sekadar hiasan. Tidak ada kena-mengena dengan agama. Kalau kita hari raya, kita gantung lampu liklap-liklap, kita gantung ketupat plastik. Begitulah juga hari Christmas, pokok itu dihiaskan dengan lampu dan di bawahnya letakkan hadiah. Hari Christmas juga diberi nama Seasons of Giving. Beri hadiah kepada keluarga, sahabat dan juga kepada mereka yang memerlukan. Hadiah-hadiah yang saya bungkus ini, saya akan berikan kepada sahabat terdekat serta juga jiran saya. Kita beri hadiah ini sama macam hari raya juga kita beri duit raya. Ia semua adalah tradisi perayaan. Tidak, sekali lagi saya katakan, tidak ada kena-mengena dengan agama. Dan yang penting sekali, mereka yang menyambut hari Christmas ini ialah waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Itu adalah waktu yang sangat berharga. Makan malam bersama dan keesokan paginya buka hadiah beramai-ramai. Itulah dia kemeriahan yang mereka nanti-nantikan. Selepas itu mereka hanya duduk relax di dalam rumah dan kerana cuaca di luar pun sejuk. Itulah yang biasa mereka lakukan dan itulah juga kemeriahannya. Terima kasih kerana sudi menonton video saya ini. Kita berjumpa lagi di dalam video yang akan datang, iaitu video terakhir ruangan Sherry and berbicara pada tahun 2021. Kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye!